di tahap pematuhan terhadap SOP norma baru. Jadi 3 perkara yang mereka buat kajian, iaitu tentang pemakaian pelitup muka, mengamalkan fizikal, penjarakan sosial dan mencuci tangan, ya, menggunakan sabun ataupun sanitizer. Ingin mengingatkan diri saya dan rakyat Malaysia, tidak kira pangkat dan bangsa dan sebagainya, untuk patuh kepada SOP. Kalau kita lihat dengan tindakan-tindakan kita, SOP kita berjaya memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara, iaitu kita mengamalkan sekurang-kurangnya 1 meter, 2 meter lagi bagus, 3 meter lagi bagus, duduk di rumah lagi bagus, tanpa menggunakan vaksin. Jadi ada kemungkinan tanpa menggunakan vaksin, kalau kita semua patuh kepada SOP kita dan juga patuh kepada saranan kesihatan awam, iaitu kita juga boleh memutuskan jangkitan COVID-19 tanpa vaksin. Vaksin terbaik adalah apabila kita sendiri mampu menjaga diri kita dengan mematuhi setiap SOP. Mematuhi setiap SOP itulah vaksin yang terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. InsyaAllah, kalau kita patuh pada SOP, InsyaAllah bukan saja kita, keluarga kita, tapi seluruh masyarakat di sekeliling kita juga akan terus kekal selamat. COVID-19 boleh diatasi dengan pematuhan SOP. Mari kita lihat pandangan para netizen. Pematuhan SOP, negara kita sudah sarankan kita untuk yang paling penting sekali stay di dalam rumah lah, ataupun duduk dalam rumah, yang mana ini sangat-sangat penting untuk kita mencegah daripada diri kita terdedah dengan penyakit COVID-19 yang seterusnya boleh mengakibatkan jangkitan kepada orang-orang yang kita sayang di dalam rumah khususnya. Dan sekiranya kita perlu keluar juga, hendaklah kita ikut saranan kerajaan mengenai SOP-SOP yang telah disediakan, yang mana kalau kerajaan suruh dalam satu keluarga, satu orang wakil keluarga pada keluarga untuk beli barang, kita ikut. Dan kalau kita keluar, pastikan kita pakai mask dan pastikan kita mempunyai hand sanitizer ataupun kerap basuh tangan lah, ataupun kita mesti juga mengamalkan penjarakan sosial. Dan sekiranya kita masuk mana-mana premis, sudah tentu setiap premis pada masa kini mempunyai SOP masing-masing, yang mana diorang ada SOP diorang macam dalam satu masa tertentu hanya membenarkan 5 orang, jadi kita kena ikutlah. Jadi kita kena berbaris di luar, sekiranya terlebih daripada 5 orang, berbaris di garis 1 meter yang telah disediakan oleh premis tersebut. Dan jangan lupa juga untuk isi detail yang telah disediakan oleh premis tersebut, nama, tempat tinggal, dan juga jangan lupa cek suhu lah. Dan alternatif dia boleh scan itu MySejahtera. Jadi saranan kerajaan mengenai dengan satu kenderaan hanya boleh 2 orang tuh, kalau boleh ikutlah, mengelakkan jangkitan kan. Pada pendapat saya, apabila berlakunya pandemik COVID-19 ini, rakyat telah mengikut atau patuh dengan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sebagaimana yang kita boleh lihat sekarang, di mana premis-premis sama ada supermarket, pasar raya, kedai runcit, kedai makan, masjid, institut pengajian tinggi, IPT, bahkan di setiap sekolah juga mempunyai SOP-nya yang tersendiri. Tujuannya adalah untuk membendung wabak COVID-19 yang semakin merebak pada masa kini. Sebagai contoh, apabila kita keluar daripada rumah, kita diwajibkan untuk memakai pelitup muka, hand sanitizer serta mengamalkan penjarakan sosial sebanyak 1 meter. Semenjak kes semakin menaik pada masa kini, PKP atau Perintah Kawalan
pergerakan dijalankan di setiap negeri. Oleh itu, kita perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dalam situasi negara yang menghadapi pandemik COVID-19 pada masa kini, kerajaan telah mengeluarkan beberapa SOP yang perlu dipatuhi oleh rakyat Malaysia. Okey, seperti pemakaian pelitup muka, mengamalkan penjarakan sosial iaitu 1 meter antara satu individu dengan individu yang lain, kerap membasuh tangan dan juga membersihkan tangan menggunakan cecair pembasmi kuman, dan yang lebih penting ialah mencatat nama dan juga suhu sekiranya pergi ke premis-premis perniagaan. Dan yang lebih mudahnya adalah mengimbas QR code yang telah disediakan di premis perniagaan menggunakan aplikasi MySejahtera yang telah diperkenalkan oleh kerajaan. Okey, baiklah. Berbalik kepada soalan, apakah yang dimaksudkan dengan pematuhan SOP? Okey, pematuhan SOP ialah apabila masyarakat tidak melanggar peraturan, sebarang peraturan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan dalam usaha untuk membendung penularan COVID-19 yang berlaku. Kesan pematuhan SOP ini kita tidak boleh sangkal dia memang mendatangkan kesan yang baik, dan di samping itu juga mungkin ada kesan sampingannya juga. Jadi kesan yang baik yang kita tekankan di sini yang paling penting adalah sekiranya kita semua mematuhi segala SOP yang telah disediakan oleh kerajaan, kita pasti boleh menidakkan ataupun mencegah daripada kes ini terus berlaku. Dan kesan sampingannya pula, kita memang sudah semakin biasa dengan norma baru yang mana hampir semua kerja harian kita dilaksanakan secara online, dan kita punya interaksi secara terus ataupun interaksi secara bersemuka semakin terhad. Dan terutamanya dalam sektor pendidikan yang mana penyampaian maklumat sangat penting dari pihak cikgu ke pihak student. Jadi sekiranya ada masalah online ataupun ada di antara mana-mana pihak yang mempunyai capaian internet yang tidak bagus, ini sudah tentu akan menjejaskan penyampaian dan juga kesampaian maklumat tersebut kepada pihak tersebutlah. Jadi perkara ini juga sedikit sebanyak boleh menyebabkan kerenggangan silaturahim jika tidak dijaga dengan baik, sebab ada yang terperangkap mungkin sudah 1 tahun begitu belum jumpa dengan ahli keluarga yang lain. Jadi sedikit sebanyak akan memberi kesan, tapi sekiranya kita boleh memberi perhatian yang penuh kepada SOP ini dan boleh mencegah ataupun mengurangkan kes ini, satu hari nanti kita boleh balik kepada norma yang asal lah. Kesan mematuhi SOP COVID-19 ini, kita dapat menyelamatkan diri kita dan orang sekeliling kita daripada terkena COVID-19. Selain itu, sekiranya semua rakyat patuh akan SOP yang telah ditetapkan, maka kita boleh mencegah serta dapat mengurangkan jangkitan kes COVID-19 ini. Kes COVID-19 ini semakin bertambah baru-baru ini adalah kerana rakyat leka serta kurang patuh akan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jadi sama-samalah kita untuk mematuhi SOP COVID-19 yang telah ditetapkan oleh kerajaan. #kita jaga kita. Okey, seterusnya, apakah kesan pematuhan SOP? Okey, sekiranya masyarakat mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan, sudah pasti penularan COVID-19 yang berlaku dalam negara dapat dikurangkan daripada semakin merebak, sekaligus dapat mengurangkan jumlah bilangan pesakit yang dijangkiti wabak COVID-19 pada setiap hari. Okey, sekiranya masyarakat memandang serius kepada pematuhan SOP ini juga, sudah pasti dapat meringankan beban petugas barisan hadapan yang saban hari dilihat semakin penat disebabkan peningkatan COVID-19 yang semakin meningkat dari hari ke hari. Langkah-langkah bagi memastikan
pematuhan SOP memang sudah banyak dijalankan dari dulu, seperti penyebaran maklumat ataupun informasi menggunakan media massa memang sudah dijalankan dari awal lagi, seperti penyebaran maklumat menggunakan kaca televisyen, radio, mana-mana aplikasi media sosial, dan juga SMS, MKN memang sudah dijalankan dari dulu, which is very good sebab kita semua dapat update terkini mengenai SOP yang relevan pada masa kini. Penyekatan jalan raya ataupun rondaan juga harus diteruskan sebab kita tengok sekarang tren pun masih lagi dalam keadaan yang menaik. Jadi penting untuk kita menyekat mana-mana individu yang mempunyai kefahaman yang kurang mengenai SOP ataupun memang individu yang tidak bertanggung jawab dalam usaha kita untuk mencegah penularan COVID-19. Jadi saya pikir ibu bapa dan juga pihak sekolah juga mungkin boleh memainkan peranan memberi nasihat kepada anak-anak yang kurang faham ataupun kurang jelas mengenai SOP yang sedang dilaksanakan sekarang. Kita sebagai orang tua mempunyai kematangan yang lebih baik dan juga mempunyai kefahaman yang lebih jelas mengenai SOP yang sedang berlangsung sekarang. Jadi wajarlah untuk kita beri nasihat kepada anak-anak supaya mereka secara tidak sengaja melanggar SOP yang telah disediakan. Jadi saya pikir langkah-langkah dilaksanakan memang sudah banyak. Jadi sekiranya kita boleh memperhalusi lagi apa yang sedia ada sekarang, mungkin kita boleh mencegah penyakit ini daripada berterusan, dan seterusnya paling penting boleh kembali dalam norma yang asal. Langkah untuk memastikan pematuhan SOP COVID-19 ini adalah dengan kita sebagai rakyat mematuhi setiap SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Tujuannya adalah untuk membendung penularan wabak COVID-19 ini. Okey, baiklah. Beralih kepada soalan seterusnya, langkah-langkah untuk memastikan pematuhan SOP. Okey, baiklah. Sebagai masyarakat perlunya mempunyai kesedaran terhadap pematuhan SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan, dan sebagai masyarakat perlu memberi sepenuhnya komitmen terhadap pematuhan SOP agar sama-sama dapat membendung penularan COVID-19 yang berlaku dalam negara. Okey, langkah-langkahnya seperti memakai pelitup muka sekiranya berada di tempat awam, mengekalkan penjarakan sosial 1 meter antara individu dengan individu yang lain, kerap membersihkan tangan menggunakan cecair pembasmi kuman, dan juga sekiranya pergi ke premis-premis perniagaan, jangan lupa untuk mengimbas QR code yang terdapat di premis perniagaan. Okey, selain itu, elakkan keluar daripada rumah sekiranya tidak mempunyai keperluan, dan juga elakkan membawa individu-individu yang berisiko seperti kanak-kanak, keluarga emas ke tempat-tempat yang sesak. Okey, dalam masa yang sama, pihak berkuasa juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam memastikan masyarakat mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Pihak berkuasa perlu memperketatkan lagi larangan pergerakan rentas negeri untuk mengelakkan daripada penularan COVID-19 yang berlaku dalam negara semakin berleluasa. Sebagai kesimpulan, semua masyarakat dan rakyat Malaysia memahami dan mematuhi pematuhan SOP yang dijalankan di negara ini. Pematuhan SOP memberi kesan yang tersendiri kepada setiap individu di Malaysia. Langkah dalam memastikan SOP dipatuhi perlu didedahkan dan diterapkan dalam diri setiap kelompok masyarakat di Malaysia dalam bersama-sama berusaha menangani wabak penyakit COVID-19 ini. Sekian, terima kasih dari kami. Saya Abrar Selim bersama rakan-rakan saya, Alami dan Ira.